Assalamualaikum guys, welcome back. Mungkin pelik, tapi antara titik tolak aku mula aktif dekat YouTube sebenarnya bermula waktu aku jadi admin Warga J, satu Facebook group e-sport yang mana founder dia ialah sahabat aku, J Hunter, iaitu seorang pengulas e-sport yang terkenal. J Hunter ni juga co-founder untuk podcast kami iaitu Sembang Angka. Dekat situlah aku mula kumpul crowd sikit demi sikit sebelum aku all out dekat YouTube channel aku lebih kurang 2 tahun lepas. Tapi itulah, nama je start daripada community gaming, tapi kerja aku membebel je, main game sikit sangat. Jadi selain daripada admin leaders, aku sangat-sangat berterima kasih pada J Hunter dan juga grup Facebook dia sebab jadi antara crowd terawal yang layan video aku sampai FYP. FYP tu TikTok, sorry. Actually saja je clickbait sebab aku nak suruh korang follow TikTok aku, Donivet Channel. Aku kadang-kadang ada masalah, aku lupa nak letak link dekat description. Jadinya kalau kata korang tak jumpa, korang search je lah Donivet Channel dekat TikTok tu. Anyway, aku dapat satu video hasil perkongsian sahabat-sahabat kita dekat sini yang nak aku ulas kenyataan daripada Tuan Wadi Anwar pasal isu budak-budak zaman sekarang ni yang berlumba-lumba nak jadi influencer. Memang betul, diorang cakap diorang nak jadi gamers, tapi bila kata dah masuk ke dalam dunia konten, kau main game, lepas tu ada pula antara korang yang beli ataupun subscribe reference yang gamers tu bagi, of course dia dah dikategorikan sebagai influencer dah pun. Anyway, Tuan Wadi Anwar menyatakan kebimbangan dia terhadap interest budak-budak zaman sekarang. Kita layan dulu video dia, lepas tu kita sembang. Lebih 6 jam sehari main game PUBG, Mobile Legend. Laki pun main, perempuan pun main. Daripada permainan sampai jadi kerjaya. Saya pernah jumpa budak sekolah menengah, cita-cita apa dia? Gamers. Lepas SPM nak sambung di mana? Tak sambung dah Ustaz. Saya akan pulun betul-betul sampai mahir. Saya kata sampai kerja nanti. Yang ni Ustaz. Daripada 2 jam kepada 3 jam sehari, kepada 4 jam sehari, kepada 6 jam sehari, 8 jam sehari. Daripada yang tak guna duit sampai yang guna duit, daripada RM50 sehari sampai sebulan 300-400 habis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ni yang berlaku. Ini yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi sebut hadis ni, Nabi kata ini tanda dunia semakin dekat dengan kiamat. Kita perhati hadis ni yang Nabi sebut, betul ya Rasulullah. Memang begini keadaan kami pada hari ni. Semua benda nak tiru dan ikut yang bukan Islam. Ni dia main pula budaya prank orang. Kita keluar daripada masjid, kita ambil slipper kawan, kita buat nyorok tak curi. Buat nyorok. Kawan kita keluar, tengok slipper dia tak ada. Lepas minit, kita buat main kat dia. Kita kata melawak. Hukumnya haram. Allah tak larang untuk kita bersukaria. Syariat Islam tak larang untuk kita ada hobi, untuk kita ada benda yang kita suka, untuk kita buat lama mana. Tak melibatkan kehormatan kita, tak melibatkan harta orang, keselamatan orang, tidak melibatkan benda haram, akan dibenarkan oleh Islam. Memang betul, anak buah aku daripada pagi sampailah ke pagi besoknya diorang boleh tahan untuk main game sebab diorang nak kejar ranking dan sebagainya. Dapat duit makan, diorang sanggup untuk simpan, lepas tu pergi beli UC, pergi beli kredit dan sebagainya. Yang aku risau sampai tak buat kerja lain. Macam aku tak adalah macam nak halang diorang. Cuma pada aku, sampai sekarang pun aku anggap main game ni hanyalah untuk isi masa lapang. Sekarang ni aku tak ada masa lapang, maknanya memang sangat-sangat jarang lah aku main game. Yes, good boy. Kalau ada pun game yang aku main, cuma game yang aku nak share dengan korang ni. Korang layan dulu video ni, tapi aku ada sediakan timeline dekat description. Jadinya kalau kata korang tak nak tengok, korang boleh tekan timeline tu untuk kita sembang topik kita terus. Aku tak paksa korang layan dan aku bukan sengaja create topik ni sebab aku nak lariskan video sponsorship. Demi Allah, kebetulan je. Jadi, kalau korang tetap tengok video sponsorship aku ni, aku sangat-sangat hargai support korang. Terima kasih. Aku baru-baru ni terdengar suara 3 gadis level bergetar tulang rusuk yang nyanyikan lagu cover daripada Genshin Impact, yang mana 2 daripada gadis ni berasal dari Malaysia. First kali aku dengar lagu daripada Mona Gonzalez. Cuba korang dengar ni, memang goosebumps habis. Serius, bila dengar tu aku rasa macam betul-betul aku nak pergi berjuang dengan kawan. Tapi kalau katalah nama selera sama belacan, maksudnya hati ni hati tanah Malaysia, memang takkan dapat lari dari hati tertawan dengan lagu daripada Syahidah Sofian ni. Biarkan pergi segala dukamu, semua mimpiku menjadi nyata. Aku tak sangka lagu Genshin Impact versi Malaysia memang sangat merdu. Dah lah yang cover tu cantik, suara pula lunak. Lagi tambahkan rasa aku nak main game ni sambil buka lagu Syahidah Sofian. Dan akhir sekali, lagu yang paling aku minat, lagu daripada Wani Anwar. Trust your heart this time.
I trust you are the one. Lagu cover inspired daripada game Genshin Impact yang Wani Anwar nyanyi ni paling aku favourite. Aku suka bukan sebab apa, sebab suara Wani ni dah confirm sedap. Lepas tu dia nyanyi pula lagu Genshin Impact Song of Innocence ni dah macam lagu dia dah. Aku dah sediakan link untuk korang dengar versi penuh lagu-lagu ni semua. Dan sama-sama itu, korang komen lah dekat Wani dengan Syahidah tu, beritahu dekat dorang, Adoni Vakin Salam. Tapi kejap, berapa ramai antara korang yang duk main game Genshin Impact ni? Ni aku nak habak kat korang. Selamat datang ke Genshin Impact. Game ni berkonsepkan open world RPG dan satu-satunya game daripada awal sampailah sekarang ni aku memang impress habis. Sebab apa? Pertamanya, grafik game ni memang dahsyat. Sampaikan aku rasa macam aku bukan tengah main game, tapi ibaratnya aku sendiri karakter anime yang tengah mengembara dekat dalam dunia sendiri. Keduanya, dekat dalam game ni korang bebas nak buat apa je. Korang boleh berlari, melompat, meluncur atas angin, berenang, pukul ketam buat lauk. Kesian ketam tu. Dan macam-macam lagi. Definisi open world dia memang betul-betul jujur sebab semua tempat korang boleh pergi, korang boleh panjat, korang boleh lepak. Ketiga, game ni free untuk korang download dekat PlayStation, iOS, Android dan juga Windows. Dan definisi free dia memang betul-betul sebab korang boleh develop karakter korang tanpa perlu berbelanja. Mana lagi kita dapat game dengan grafik mantap dan kita tak payah nak makan mi segera tiap-tiap bulan sebab kita dah banyak berhabis dekat game. Tapi jangan risau, korang bukan stay sebagai satu karakter je sebab korang boleh unlock banyak lagi karakter lain untuk korang guna dan korang boleh tukar sesuka hati waktu korang tengah berjalan ataupun korang tengah battle. Tapi bukan tukar-tukar macam tu je sebab setiap karakter ni dia ada specialty masing-masing yang korang boleh guna dan korang boleh gabungkan attack karakter-karakter korang tu untuk hasilkan kuasa terhebat di alam semesta. Dalam game ni korang boleh main seorang-seorang ataupun nak lagi best, korang boleh ajak kawan-kawan korang ataupun bini-bini korang sekali. Bini-bini? Aku memang tak pernah boring main game ni sebab dia sentiasa update dengan karakter, weapon dan juga jalan-jalan cerita baru. Contoh, untuk update paling baru ni, Genshin Impact ada karakter baru nama dia Yelan dan juga Kuki Shinobu, jalan cerita baru, dan untuk versi terbaru ni, kita ada rhythm game iaitu The Almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival yang membolehkan kita untuk main rhythm game. Dan jangan terkejut sebab korang boleh create rhythm sendiri based on lagu Genshin Impact yang disediakan, lepas tu korang boleh share dengan kawan-kawan korang. Cakap banyak tak guna. Kalau kata korang minat juga nak main game ni dengan aku, korang boleh download Genshin Impact ni sekarang. Link ada dekat description. Tekan sekarang. Link tu sekarang. Tekan sekarang. Tak tekan, aku tak nak sambung sembang. So aku sambung balik. Aku tak adalah nak halang anak buah aku untuk main game, tapi aku selalu cakap kat orang, nak main game, pastikan kita tak lupa dunia luar dan juga kita tak lupa akhirat. Sampai masa solat, pergi solat. Selalunya kalau kata aku jaga dorang, aku akan perambat kalau kata dorang tak solat. Sampai masa kena spend time dengan family, kau letak dulu kau punya game kat tepi, kau pergilah sembang dengan family kau ke, dengan kawan-kawan kau ke, tak kisah, janji kau bercakap. Yang nak cari kerjaya dekat dalam bidang e-sport ataupun gaming ni, nasihat aku, korang kena ada social skill. Korang power main game semata-mata, korang takkan ke mana-mana. Antara yang korang kena belajar, hukum agama, public relationship, cara bercakap, etika, dan korang kena tahu pasal hal-hal semasa. Apa yang Tuan Wadi Anwar bimbangkan ni sebenarnya ada asas. Kita bukan nak halang anak-anak muda kita untuk buat kerjaya atas benda yang dominat. Cuma kita tak nak bila kata korang dah bergelumang dengan dunia ataupun platform yang mana berjuta mata mematikan korang akan buat benda-benda yang mengarut. Korang tengok sendirilah berapa ramai YouTuber ataupun content creator beragama Islam yang dah pun tersasar daripada syariat agama sendiri. Duduk serumah lah, buat konten katanya, ataupun macam Tuan Wadi Anwar cakap, buat prank sampai menyusahkan orang lain. Dan satu lagi yang kita selalu tengok, ada pula influencer Muslim duk promote judi dan sebagainya. Itu yang kita nak elak. Tak salah sebenarnya untuk korang nak kejar apa yang korang nak buat, tapi pastikan agama tetap nombor satu. Guys, welcome back. Hari ni aku nak share dengan korang. Kau buat apa ni? Tengah live nak tunjuk aku tengah solat. Tak adalah sampai kau beria kau nak tunjuk kat orang kau ni tengah solat. Janganlah marah, gurau je. Dia senang cerita macam ni lah. Adik-adik dekat sini jangan ingat nak buat duit dengan gaming ni dia lagi senang daripada kerja-kerja lain dekat luar sana. Sebagai contoh, accountant, designer, F&B ataupun segala apa kerja yang ada kat luar. Bila dah namanya kerja, tak ada perkataan senang. Korang tetap kena ada skill-skill lain untuk korang tonjolkan diri korang berbanding dengan pesaing-pesaing korang yang lain.
Korang boleh tanya sendiri dekat para gamers yang berjaya dekat luar. Kalau setakat main game je, susah nak berjaya dek. Takut nanti umur 40 tahun pun menyusahkan mak bapak lagi. Nak sembang pasal benda ni memang panjang. Tapi insyaAllah akan ada topik-topik berkaitan untuk aku kongsi dengan korang pengalaman dan juga pandangan aku pasal bidang gaming ni. Dan akhir kata pepantun, kuat badang kerana muntah, bijak nujum kerana belalang. Jangan anggap gamers mewah. Beli Maggi pun sampai berhutang. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.